Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Para pendengar Maya yang dikasihi sekalian, kalau kita perincikan perkataan tadarus itu sendiri ialah bermula daripada perkataan darosa. Bermula daripada perkataan darosa, maknanya belajar, maknanya meneliti, maknanya memahami dan maknanya mengkaji. Itu makna darosa. Tapi apabila dimasukkan tambah dengan ta, maka jadilah ia tadarus. Kadang-kadang kita tak dapat nak beza tadarus dengan tilawah tu. Nampak macam sama tapi tak serupa. Lain. Yang bermakna saling belajar, saling memahami dan saling mengkaji. Itu maksud yang sebenarnya tadarus. Jadi masyarakat sekarang ni, insya-Allah, mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita dapat memahami sebenar apakah yang diertikan dengan tadarus itu. Jadi gabungan tadarus Al-Quran itu sendiri, kalau kita lihat, maknanya menjadi saling mempelajari, saling memahami dan meneliti ilmu Al-Quran. Tadarus dalam erti kata yang sebenarnya iaitu mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Pada masa Nabi SAW adalah dengan cara mempelajari beberapa ayat. Setelah mendalam dan mengerti, baru diteruskan lagi beberapa ayat yang lain. Kita tidak. Masyarakat kita ni dia berlumba-lumba nak 30 juzuk. Kawan-kawan tanya, kau berapa kali? Berapa kali dah khatam bulan Ramadan ni? Tahun lepas berapa kali khatam bulan Ramadan? Ramai yang masyarakat macam tu. Dia bertanya. Dia tak tanya apa yang kau telah dapat amalkan, apa yang kau baca, apa yang kau pelajari, apa yang kau faham. Cuba kali ini, pada Ramadan kali ini, kita nak supaya masyarakat, khususnya warga IPG, KTB khususnya, supaya dapat kita memahami. Apabila kita membaca Al-Quran, kita dapat faham. Apabila kita baca Al-Quran, kita dapat mengamalkan. Dan apabila kita baca Quran, kita dapat menghayati, seterusnya menjiwai apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Belum kita masuk Ramadan ni, kita dah bersedia dah. Kita dah baca Quran cantik dah. Sebab kita nak tadarus. Ya, jadi sekarang ni, orang masuk bulan Ramadan, tak ada persediaan. Dia kira bersedia macam mana aku nak menjadi ahli dalam kumpulan tadarus. Aku nak duduk berapa hari ni? Malam besok aku nak duduk berapa? Tapi dia tak dapat menjiwai sebenarnya bila sebut saja tadarus, dia sudah dapat menguasai apa yang dimaksudkan dengan tilawatul Quran. Sebab itu kalau kita tengok dalam pandangan ulama tafsir, dalam membaca ataupun belajar ilmu Al-Quran itu terbagi bertiga tahap. Yang pertama, ilmu tahsin. Itu yang pertama. Kemudian memahami serta menghayati setiap kalimah yang disebut dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mempraktikkan segala ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat tiga perkara yang utama dalam kita mempelajari Al-Quran, sudah semestinya bila kita sebut tahsin Al-Quran, nak masuk dalam kumpulan tadarus, tajwid dia clear, taranum dia clear, fasahah dia pun clear, suara dia pun clear. 4 benda. Sebab itulah kalau kita nak masuk Ramadan, sebelum kita masuk kumpulan tadarus, pastikan keempat-empat ini clear. Bila kita membaca Al-Quran dalam Ramadan ni, Allahu Akbar, dari sudut dia makna, tak tahu makna pun, di sana Rasulullah SAW memberikan kata berkenaan dengan kelebihan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang alif, lam, mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Sebab tu saya sendiri menyuruh pada diri dan seterusnya kepada para pendengar Maya sekalian, agar kita dapat meneliti apakah dia itu rukun tilawah. Sebab itu bila kita belajar Al-Quran, kita sendiri tak tahu rukun tilawah itu apa.
Yang kita nampak bila masuk Ramadan tadarus. Tapi bila kita tanya, apa itu rukun tilawah? Dia tak boleh nak jawab. Yang ini kita bimbang. Kita minta supaya kita dapat memahami rukun tilawah yang pertama ialah menepati nahwu bahasa Arab. Kita tak boleh baca Quran dengan bahasa Sunda. Kita tak boleh baca Quran dengan bahasa Jawa. Tak boleh. Itu rukun. Maka kita kena baca bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia punya bunyi dia tu nampak kearaban dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ar-Rasmul Utsmani, menepati rasam Utsmani. Adakah kita sebenarnya sebelum ni kita pernah cek Quran yang aku baca ni Quran rasam Utsmani, ataupun kita tengok gadget, ataupun kita tengok handphone? Macam mana nak dapat barakah? Macam mana yang dikatakan Ramadan Al-Mubarak? Tak wujud di sana. Sebab Quran kita pun kita tak tahu siapa yang tasrihkan surat Quran kita. Betul ke dia mengikut rasam Utsmani? Kena cek tu sebab ini rukun. Kemudian yang ketiga, sah sanad. Bila sah sanad ni, contoh mudah. Kita baca Quran, belajar Quran dengan siapa? Dengan ibu kita, dengan bapa kita. Kemudian bapa dan mak kita ni belajar Quran dengan siapa pula? Dengan tok-tok guru dia. Kemudian tok guru mak bapak kita ni belajar dengan siapa pula? Dengan tok guru pada tok guru tuan guru. Akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum masuk Ramadan, kita kena talaki dulu dengan syekh. Kita kena talaki dulu dengan orang yang alim dengan Al-Quran, yang betul-betul memahami rukun tilawah ini yang 3. Tu belum masuk lagi 4 perkara yang utama sebelum kita masuk tadarus. Kita ada belajar taranum ke? Kita ada belajar tajwid ke? Kita ada test tentang pasohah kita ke? Dengan suara kita, kita pernah cuba tak suara kita ni betul-betul menepati mengikut makna-makna yang ada dalam Al-Quran? Betul tak kita ikut dia punya lahjah-lahjah dia? Kadang-kadang kita di sana ada ayat yang menunjukkan tentang amaran, tapi kita baca dengan keadaan yang lembut. Tak kena lah. Tak kena dari segi taranum. Agak-agak sidang pendengar sekalian, sidang maya sekalian, mudah-mudahan dengan penerangan yang seperti saya jelaskan ini, dalam kita nak memasuki bulan Ramadan, ambang Ramadan ni, kita dapat ikut seperti mana yang Ibnu Abdul Hakam katakan tadi, supaya kita dapat tumpukan usahanya untuk membaca Al-Quran. Sebab kita nak berhadapan dengan tadarus. Kita tak mau nanti yang masuk tadarus tu tak tahu apa itu rukun tilawah, apa itu yang dikatakan 4. Zaid Al-Balaghi yang mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bertadarus membaca Al-Quran beramai-ramai. Dia kumpulkan bagi ramai. Pada masa ini, warga IPG, kampus Tengku Bandung khususnya, carilah kawan-kawan, carilah sahabat-sahabat dan teman-teman yang berjinak dengan Al-Quran ataupun yang baru nak jinak dengan Al-Quran, beramai-ramai untuk kita mengikuti halaqah Al-Quran. Begitu juga bagi Zubaid Al-Jami. Apabila tiba Ramadan, beliau mengumpulkan Al-Quran dan mashaf di rumahnya. Mashaf di rumahnya ni kita kena kumpulkan. Mashaf-mashaf yang ada di rumah ni kita kumpulkan. Ini sebagai satu untuk kita nakkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan pendengar maya sekalian, jadi program tadarus yang kita lakukan bukan sekadar terhenti kepada proses semakan, bukan sekadar kita berhenti dalam pembaikan bacaan tahsin al-qiraah semata-mata tanpa ada usaha untuk peringkat tadabbur dan memahami makna kalam Allah. Itu sebenarnya yang dikatakan tadarus dalam perspektif yang seperti mana yang syarak tuntut. Berdasarkan dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Allahu Akbar. Jadi berdasarkan ayat yang Allah bagi itu adalah menunjukkan ayat istifham, menunjukkan dia tanya kita. Jadi bila Allah tanya ni kita kena jawab. Jadi jawab dalam bulan Ramadan bila sebut Quran, bila sebut tilawah, bila sebut tadarus, jangan melepaskan ataupun jangan terlepas peluang untuk kita sama-sama duduk dalam halaqah Al-Quran. Jadi seperti mana Imam Syafi'i yang disebutkan 60 kali khatam Al-Quran tadi, kita insya-Allah mudah-mudahan kalau kita tidak dapat sampai 2 ke 4 kali, 3 kali ke, dapat sekali pun jadilah daripada tak dapat khatam langsung. Jadi untuk akhirnya sidang pendengar maya sekalian, tidak usahlah kita terburu-buru
untuk mengejar khatam Al-Quran semata-mata, tetapi berusahalah untuk menghayati kalam suci Allah sepanjang hayat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.